Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi pada hari ini. Okey. So salam 2 Ramadan hari ini. Okey. Kepada yang belum mengenali saya perkenalkan diri lagi sekali lah. Okey. So kalau yang dah tengok sebelum ni siri-siri sesi perkongsian saya di FB Live ni. Okey. So saya Nur Asia binti Ismail, merupakan priority dealer public gold yang aktif lah berkongsi berkenaan dengan ilmu emas di platform FB. Okay, so saya bukanlah pakar emas, tapi saya belajar daripada pakar yang dah proven lah. Okay, so salah seorangnya adalah Tuan Zulkifli Syafi'i, penulis buku Wang Emas ni, dan juga merupakan kira mentor untuk penyimpan emas lah. Dia sesudah guide advice kepada lebih kepada 6,000 orang penyimpan emas di seluruh dunia lah, bukan sahaja di Malaysia. Dan empayar bisnes emas beliau telah berjumlah lebih daripada 140,000 orang lah. Okay, so insyaAllah ilmu emas yang saya kongsikan adalah yang tepat lah, insyaAllah tepat untuk, sebenarnya tepat untuk semua orang, sebab emas ni sebenarnya sesuai untuk semua orang. Okay, so kebanyakan yang ilmunya saya ekstrak daripada buku Wang Emas ni, ataupun daripada daripada blog Cik Muhammad Zulkifli muhamadzulkifli.com. Kalau tuan-tuan nak baca terus daripada blog pun boleh, nak dapatkan buku ni pun boleh. Okay, so hari ni kita nak sembang berkenaan dengan emas sebagai wang antarabangsa. Macam mana emas tu boleh berfungsi sebagai wang antarabangsa. Okay, so emas ni dia dah kira dah sebenarnya benda ni, emas ni kira macam dah diguna pakai lah sejak daripada zaman Nabi lagi kan. Zaman Nabi lagi dah berzaman lah. Maknanya kalau ada yang pernah biasa dengar pasal Nabi pernah menyuruh sahabatnya membeli kambing dengan 1 dinar. Okay, so dinar emas lah. So maknanya memang medium transaksi pada zaman Nabi adalah menggunakan dinar emas, menggunakan emas. So sehingga sekarang emas ni bolehlah membuat transaksi, tapi cuma menggunakan duit kertas, okay, wang fiat. Jadi benda tu kalau emas pun kena ditukarkan kepada wang kertas lah. Okay, yang wang kertas yang dipakai lah di mana-mana negara contohnya kan. Okay, ni saya nak cerita balik, back to cerita pasal masa zaman perang Vietnam dulu. Okay, so orang masa perang tu, pelarian tu datang ke Malaysia. Kalau dia bawa wang kertas Vietnam masa tu, agak-agaknya laku tak kat Malaysia? Of course lah, tak laku lah kan, sebab negara tu pun tengah bergolak, tengah berperang. Macam mana nak laku wang kertas tu? Okay, so mereka ni datang, memang kisah benar lah, mereka ni datang ke Malaysia bawa emas kimtan ni, emas kimtan ni. Okay, emas kimtan ni yang kalau dalam buku ni ada dituliskan kira penceritaan sebenar lah daripada seorang pakcik ni pernah tengok seorang pelarian ni menggunting wang kimtan ni, kimtan ni di Kuala Kemaman untuk membeli. So maknanya mereka datang bawa emas. Jadi emas ni kat mana-mana pun laku. So itu yang perlunya kita sekarang, sebab kita ni kena bersedialah sebelum hujan, kan. Takkanlah dah hujan baru nak beli payung. So kena beli payung dulu sebelum hujan. Macam tu jugalah, kita tak tahu apa nak berlaku masa depan. Jadi sebagai kita punya backup kan, so kita kena ada emas. Kena ada emas untuk backup perkara-perkara macam ni. Okay, so contohnya yang ni lah, emas kimtan ni. Orang Vietnam menggunakan emas ni untuk dia nak memulakan hidupnya di negara yang selepas dia datang lah. So sekarang ni ramai kan orang-orang yang datang daripada negara tersebut. Sekarang ni kalau dekat Kelantan tu ramailah yang kira macam berduit lah, bukannya yang okay. So macam mana dia nak mulakan hidupnya di negara orang ni kalau dia tak ada something yang mulakan? Mungkinlah boleh, tapi macam struggle dululah, lamalah dia nak dapatkan kehidupan yang lagi baik dekat negara orang kalau dia tanpa bawa apa-apa sandaran kan. So dia bawa emas ni, dan terus boleh jual, sebab emas ni laku kat mana-mana kan. Kalau tuan-puan tahu pun rasanya semua orang tahulah, kalau emas ni jadi depu pun sebenarnya dia masih
berharga. So jangan risau. Kalau emas yang, yelah kalau macam kita ada barang-barang kemas yang lama-lama kan, zaman-zaman kita kecil-kecil dulu, yang dah patah ke, rosak ke, yang mak kita bagi kat kita ke, sebenarnya itu pun berharga, boleh simpan saja. Okey. Tetapi saya lebih kepada nak macam macam mendidik lah, nak beritahu, sharing berkenaan dengan emas 999. Kenapa kita kena sebenarnya lebih perlu simpan emas 99 lah instead of emas 916, sebab banyak kelebihan dia lah. Okey, boleh tengok lah nanti saya punya video-video sebelum ni berkenaan dengan kelebihan emas 999 berbanding dengan emas 916. Okey. So ini emas Kimtan ni, maknanya ada kelebihan lah bila kita simpan emas. Sebab itulah yang pakar-pakar mengatakan, pakar kewangan mengatakan kita kena simpan emas ni sebagai insurans kepada kewangan kita. Berapa banyak perlu ada simpanan emas? Cik Azizi Ali ni pakar kewangan kata kena simpan at least 10%. Robert Kiyosaki kata, Robert Kiyosaki ni lah pakar kewangan seluruh dunia lah, kata kena simpan 25%. Encik Mike Melanie ni kata 50%, lagi banyak. So pilihlah mana yang tuan-puan rasa macam berkenan dan sesuai dengan kewangan tuan-puan untuk simpan juga emas. Sebagai backup kita punya kewangan. Kalau ada apa-apa berlaku, kita ada emas untuk digunakan pada masa yang kita perlukan nanti. Tidaklah masa nak hujan baru nak pergi beli, masa dah hujan baru nak pergi beli payung. Okey. So kena sediakan juga sebagai backup kewangan kita. Okey. So satu lagi, ini yang current lah. Current maknanya cerita zaman sekarang lah. Yang tadi tu kata cerita zaman lama sikit kan, masa perang Vietnam kan, zaman sekarang. Ini Cik Syahrudin ni, salah seorang dealer public gold jugalah. Okay. So dia menjual emasnya, emas public goldnya di London. Laku. Maknanya dia jual dekat Money Changer. Laku. So memang emas public gold ni memang diterima lah di seluruh dunia lah. Okay. So ada kes yang maknanya adalah seorang dealer public gold ni juga, dia menjual emasnya di Mekah. Okay, di Mekah. Then apa tahu, dia dapat mahal lagi daripada kalau dia jual dekat Malaysia. Sebab emas kita memang emas tulen lah, memang ada kira macam kira yang dah disahkan tulen lah, ada SAA dekat belakang tu. So kalau dekat setiap kita punya emas tu memang tanda tangan lah SAA tu yang mengesahkan ketulenan emas public gold Okey. So ini cerita di cerita di London. Okey. So ada cerita juga yang pasal duit kan. So kalau kita ada duit, contohnya kalau kita ada duit, ini masih tak perang ni, masa Malaysia aman damai lagi ni. Okey, pada tahun 2014 dulu adalah macam seorang dealer ni ceritakan dia pergi umrah, tapi masa tu kira macam transit di Oman, tapi pakcik dia ni memang jenis yang macam dah biasalah pergi umrah, then dia tak tukarkan lagi duit dia kepada USD ataupun Saudi punya ni lah. So tak tukar, dia ada duit Malaysia saja. Bila sampai di Oman, dia nak pergi beli barang, macam dia nak pergi beli kopi macam tu lah dekat masa transit kan dekat airport tu. So dengan selambanya dia pergi Money Changer nak tukarkan duit Malaysia. So kat sana tak terima duit RM. Tak terima. So kalau emas dia terimalah, kalau kat sana pun kan. So kita ni negara yang aman damai pun tak terima, tak semua menerima duit kita kan. So kalau masa yang kita dah bergolak ke apa ke, kita tak tahulah macam mana kan. So lagi-lagilah tak terimanya. Jadi simpanlah emas sebagai macam insurans untuk kewangan kita, apa-apa hal berlaku. Okay. So apa-apa hal berlaku lah. Okay. Sebab apa? Sebabnya emas ni, nilai emas tu dipegang kukuh oleh berat dan kesulitan sendiri, tanpa perlu jaminan sesiapa. Tak perlu. Macam contoh kata jaminan kerajaan. Macam contoh kata kita kerajaan sekarang menjamin kan dekat emas, dekat duit kita kan ada tulis wang ini sah diperlakukan dengan jaminan kerajaan berapa. Disah diperlakukan. Kalau kerajaan tak jamin, benda tu dah tak sah lah duit tu. Tapi emas ni kat mana-mana pun memang dipegang pada berat dan ketulenannya, tanpa perlu ada siapa-siapa nak jamin. Okay. So memang sangat macam sangat secure lah sebenarnya, kita pegang je sendiri. Dan ianya juga tak ada dalam mana-mana sistem kewangan, kita sendiri je yang tahu berapa nilai emas yang kita ada. Tak perlu kita kena declare ke apa. Kalau kita nak keluar negara pun,
kita tak perlu declare pun di custom. Kalau kita nak keluar berapa kita emas yang kita bawa. Sebab Cik Zul ni pernah tanya dalam buku ni tulis, pernah tanya custom kalau dia nak bawa 2 kilo emas. Masa tu yang ditanya tu dalam 300,000, maknanya 150,000 lah masa tu. Dan custom kata tak perlu, sebab yang perlu di-declare adalah duit sahaja. Emas tak perlu. Boleh bawa lah 2 kilo maknanya. Cumanya kena carilah sama ada destinasi yang kita nak pergi nanti tu, tempat situ kena declare atau tidak. Macam contoh ada yang pernah pergi ke Singapura, bawa sedikit lah emas simpanan dia, yang macam kena declare, tapi sebab dia kata sikit dan itu emas simpanan peribadi saja, so boleh lepas. Tapi kalau duit, kalau Malaysia ni duit nak kena keluar, nilai duit kita yang kita boleh bawa adalah bernilai 10,000 USD sahaja. Kalau lebih daripada itu kita nak bawa, kena ada dapat kebenaran daripada BNM dan perlu diisytiharkan. So kalau emas tak perlu. So maknanya kita boleh backup lah. Kalau kita ada emas, kita boleh backup pergi mana-mana, macam contoh kata pergi negara lain dan kita tiba-tiba keputusan wang, so boleh backup dengan jual barang dengan jualnya emas kita tersebut. Kan? So memang dah proven boleh jual kat mana-mana. Tapi kena pastikanlah yang emas yang tuan-puan beli tu adalah emas yang boleh yang dia boleh diterima ramai lah. Okey. So itu yang kita saya nak mendidik lah, sebab nak beli emas ni kita kena ada ilmu lah. Sebab takut ada banyak kes sekarang kan yang beli emas yang disahadu sahaja, dalamnya logam lain, kan. So kalau saya, sebab tu saya menjadi dealer public gold, sebab saya trust dengan public gold. Sebenarnya dia dengan public gold ni nak jadi dealer, dia tak ada pun kena bayar apa membership ke apa. Dia just kita beli emas certain amount dan dapat jadi dealer. Kalau sekarang ni ada promosi 5,000 beli emas, 5,000 beli emas dan kena beli kad keahlian sajalah 200, tapi kad keahlian tu dapat 0.5 gram pun. Okey. So macam tak ada memang tak ada langsung lah, kira macam yuran ke apa semua tak ada. So benda membership tu forever, tak pernah lagi lah sampai sekarang public gold tak ada kenakan, macam contoh kata kena jual 10,000 satu tahun ke 50,000 satu tahun ke untuk maintain membership tu, tak ada. Kalau kita beli sendiri kita punya pun, macam saya pernah dulu yang ada tahun bila saya tak pernah membeli pun, dan saya pun tak adalah macam nak cerita ke orang beli bawah saya, tak ada. So tapi sampai sekarang membership saya masih ada. So sebab tu dia banyak kelebihan lah, public gold ni dia banyak kelebihan. Jadi kena ada ilmu lah kalau nak membeli tu. So kalau tidak kita beli nanti takut kita macam orang kata terciduk kan. Terciduk beli emas yang tak betul, nak jual tak boleh. Okay. So ini kalau public gold ni kira macam siapakah public gold ni? Okay. Siapa public gold ni sebenarnya? Okay. So semua transaksi public gold ni dah diisytiharkan patuh syariah oleh Money Advisor. Okay. So public gold juga ada kolaborasi dengan dengan kolaborasi dengan Pos Malaysia. Pos Malaysia kan JLC kan, JLC. So takkanlah JLC nak buat kolaborasi MOU dengan syarikat yang kecil-kecil. Maknanya dia dah mesti dia buat dulu research background kan, nak tengok macam mana public gold ni. Public gold ni dia dah dibuka sejak 2008. Okey. So dah berapa tahun? 13 tahun. So tak ada masalah lah. Dan sehingga kini tak ada lagi lah siapa yang beli emas dengan public gold tak dapat emas. Okey. So dan emas kita juga memang diakui tulen oleh Esayer yang daripada 2008 sampai sekarang, Encik Abdul Syukur. Okey. So dia juga senang nak menjual beli sebab kita ada 17 cawangan di Malaysia dan 1 di Indonesia. Semua bandar-bandar macam ibu negeri ada kecuali di Kanga lah. Kanga dia boleh refer kepada Alustar. Okey. So yang lain tu semua ada. Senang untuk berurusan apa-apa hal sahaja. Tapi sekarang ni memang semua, kalau sebenarnya tak boleh pergi branch pun, boleh je buat pengepusan kalau beli emas. Macam semalam saya ada bantu seorang ni penyimpan baru ni, dia nak beli 1 dinar. Mungkin dia pernah dengar cerita-cerita sebelum ni lah, yang ni dealer COD kan. So saya kata saya memang tak ada masa sekarang pun saya tak adalah stok yang dia nak tu. So saya bantu dia untuk dapatkan emas dia tu melalui diregister dan dia beli, dan
dah proses dah. Semalam dah proses untuk post. Dan akan dirapatlah insya-Allah dalam masa seminggu lah sekarang boleh dapat emas dia tu. Okey. So sekarang ni ada promosi bawah daripada 20 gram post berinsurans hanya RM10 sahaja. So kalau contoh tuan-puan beli 50 gram campur kan 20 gram, 20 gram, 10 gram, so kena buat 3 parcel lah sebab maksima dia 20 gram satu parcel yang cas RM10 tu yang berinsurans tu. Mungkin risiko dia kurang sikit lah kan. Tapi maknanya, tapi kalau ada apa-apa berlaku di tengah jalan yang kita buat post tu, Public Gold janji akan ganti semula. Akan ganti semula So kita juga Public Gold juga pernah mengeluarkan emas design mantan Agong Sultan Muhammad keempat. Okey, dengan izin baginda. Nak buat tu mestilah kena dapat kelulusan daripada Istana Negara apa semua kan. So banyaklah step dia. So maknanya Istana Negara pun bagi kebenaran lah kepada Public Gold untuk buat. So maknanya Public Gold ni boleh dipercayai lah. Takkan dia nak buat dengan orang yang kalau kata ada scammer ke apa kan. Tak, dia pun nak jaga nak jaga nama Istana Negara. Okey. So kita juga satu-satunya syarikat yang menjual emas ni yang dijaga oleh Polis Bantuan, Polis Malaysia. Ada polis bantuan. Nak apply polis bantuan tu banyak kriteria kan. So seluruh branch dan juga HQ adalah dijaga oleh polis bantuan. Okay? So memang sangat boleh dipercayai lah. So tak ada lagi siapa yang beli emas dengan Public Gold tak dapat emas. Okay. So So macam yang saya cakap juga sebelum ni berkenaan dengan ilmu ni kan, ilmu ni. So apa-apa yang kita nak buat kena ada ilmu, kena ada ilmu. So kenapa kita kena beli emas? Apa kriteria emas yang kita kena beli? Kita tuan-puan boleh rujuk baliklah kepada saya punya sesi FB Live, dan juga saya dah satukan dalam satu YouTube channel untuk dapatkan ilmu-ilmu ni lah. So kalau yang nak baca buku, mungkin yang rasa macam okey nak baca lagi lanjut lah kan, so bolehlah baca buku Wang Emas ni, Bertahan di Tiga Gawat. Boleh dapatkannya. Nanti saya akan letakkan link lah dalam post nanti. Okey. So baca buku ni dan juga pairkan dengan Misi Bebas Hutang. Kalau nak beli satu pun tak ada masalah lah. Nak beli satu buku Wang Emas pun dah boleh. Okey. So Misi Bebas Hutang. Sebabnya kita sebenarnya dalam misi membeli emas ni, kita nak protect kita punya kewangan. Pengurusan kewangan kita akan jadi lebih baik, agar jadi lebih better lah daripada sebelum ni. Kan? Okay. So kalau kita tak jaga kewangan kita, siapa lagi nak jaga? Tak ada siapa nak tolong jagakan. Kau ada simpanan tak nak jaga? Kecuali lah mak kita kan. Mak kita yang memang nak suruh anak dia ni lah. Kalau orang lain tu tak kisah pun kan. Sebabnya apa kisah kau punya kewangan kan. Okay. So belilah buku. 2 buah buku ni untuk tambah baik kewangan kita. Okey. So kalau baca buku ni memang saya jamin siapa yang baca 2 buah buku ni, tahap kewangan dia akan semakin baik insya-Allah. Kena buatlah, maknanya kalau baca saja ambil ilmu, ada ilmu tak ambil tindakan tak jadi juga. Okey. So kalau Misi Bebas Hutang, memang dia punya tipsnya adalah kena bayarlah hutang tu. Macam mana cara? Dia 2 lah, tambahkan pendapatan dengan kurangkan perbelanjaan. So kalau tak boleh kurang dah perbelanjaan tu, kena tambah pendapatan lah. Macam mana pun dia tak ada tips magic untuk nak selesaikan hutang, tak ada. Memang tak ada. Kita yang buat hutang, kita kena bayar sendiri. Itu sahaja dia punya ubatnya. Okay. So apa-apa hal, kalau nak tahu nak lebih lanjut untuk personalizekan macam mana emas boleh membantu tuan-puan dalam pengurusan kewangan, boleh saja hubungi saya, tak ada masalah. InsyaAllah saya akan bantu tuan-puan setakat ilmu yang saya ada. Okay. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.